Eh, tuan-tuan nampak tak the slide saya papar ni? Nampak Ustaz. Terus sofa nampak ya? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur kita tidak tinggal kepada Allah, dapat lagi sekali lagi kita malam ni yang merupakan siri yang ke 37. Kita akan buat ulang kaji surah yang ke 37, iaitu surah As-Saffat. As-Saffat merujuk kepada yang membuat barisan ataupun yang bersaf-saf. Kita selalu gunakan perkataan saf kan, luruskan saf masa nak solat. Jadi, adakah as-saffat ini merujuk kepada saf orang beriman menunaikan solat, ataupun saf dekat sini merujuk kepada makhluk lain yang juga membuat saf mereka? Jadi, kita akan rungkaikan persoalan-persoalan tersebut dengan kita mencari di manakah ayat yang ada menyebut tentang as-saffat dan apakah justifikasi pemilihan surah ini dengan nama as-saffat. Sebelum kita mulakan sesi ulang kaji kita pada penamaan surah, saya sebutkan kembali tentang juzuk kedudukan surah Saffat ini, yang mana kesemua ayat dalam surah Saffat 182 ayat. Ia berada pada juzuk yang ke-23. Juzuk 23. Kalau tuan-tuan ada mushaf, tuan-tuan nak rujuk 182 ayat ini, kesemuanya berada pada muka surat 446 sehingga muka surat 452 di dalam Al-Quranul Karim. Moga-moga kita masuk juzuk yang ke-23 ini, kita dapat sesuatu yang sangat bermanfaat yang kita akan lihat nanti tentang satu makhluk yang mereka membuat saf-saf, dan makhluk itu makhluk yang sangat mulia. Jadi kita dapatkan ayat yang Allah ada menyebut tentang saffat. Kita buka pada ayat yang pertama bagi surah Saffat. Okay, kita akan menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa. Okay. Demi, waw dekat situ wa iaitu adalah sumpah al-qasam. Demi yang berbaris-baris dalam satu taf. Okay. Ayat yang pertama ini adalah ayat yang menjadi kepada sumber rujukan pada penamaan surah itu diletakkan dengan nama surah As-Saffat yang berbaris-baris dalam satu barisan. Okey, isunya adalah siapa yang berbaris-baris tu? Okey. Cara dia nak dapatkan jawapan tu, kita boleh cari ada satu ayat lain pada ayat 165 dalam surah Saffat. Ayat 165 ni dah dekat hujung-hujung surah Saffat. Kita akan menemukan kalimah as-saffun. As-saffun.
Jadi kena kena dapatkan, kena cari ayat nombor 165, ayat penuhnya adalah wa inna lanahnu safun. Kita tengok ada tak ayat dia, saya nak tunjukkan. Dekat Zoom ni ada tak safun tu? Okey, ada. Kalau tuan-tuan tengok dekat ayat nombor 165, Allah berfirman, wa inna lanahnu safun. Sesungguhnya kamilah yang sentiasa berbaris-baris. Okey, tetapi ayat ni pun macam kurang jelas. Siapa yang cakap kami ni adalah makhluk yang berbaris-baris? Okey, jawapan dia, kalau kita tengok konteks ayatnya, as-saffun itu ataupun as-saffat adalah merujuk kepada para malaikat. Merujuk kepada, kebanyakan para ulama mengatakan ia merujuk kepada para malaikat. Malaikat Allah ni rupa-rupanya cara mereka beribadah, kehidupan mereka di langit-langit ini adalah juga dengan bentuk mereka berada dalam barisan-barisan. Itu yang dipanggil dengan safat. Punya hebatnya para malaikat ini, Allah bersumpah dengan mereka. Itu Allah bersumpah, wasafati safa, demi yang berbaris-baris. Ini memberikan kita gambaran awal daripada nama surah tu. Kita dah jumpa ayat yang pertama, lepas tu kita tahu Allah menyebut tentang malaikat-malaikat, kerana kita juga menemukan pada ayat 165 menyebut tentang malaikat-malaikat yang telah menegaskan bahawa mereka itu sentiasa berada di dalam barisan. Maka para ulama menyebutkan tentang isu malaikat lah. Kita mesti akan tertanya-tanya lagi, kenapa dengan malaikat ni? Okey, malaikat tu dia buat apa sehingga Allah bersumpah dengan mereka pada ayat yang pertama, kemudian dijadikan sebagai nama surah? Apa yang Allah nak kita, apa yang Allah nak kita fokus, apa yang Allah nak kita dapatkan tentang para malaikat ni? Inilah pertanyaan-pertanyaan ini muncul setelah kita mengkaji nama surah. Sebab tu kita buat pendekatan mengkaji nama surah. Sebab kalau dia jadi satu nama, mesti ada sebab, sesuatu sebab pada nama itu. InsyaAllah kita akan cuba dapatkan kenapa dengan para malaikat ni. Okey. Sebelum kita lanjutkan, kita nak sebutkan, kita baca dulu ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, untuk kita lihat kenapa dengan para malaikat tu, dan sebenarnya apa yang Tuhan nak sampaikan ada kaitan dengan para malaikat. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala kata malaikat ni buat apa? Fadzajirati zajra, demi yang melarang dengan bersungguh-sungguh. Fataliyati zikra, demi yang membacakan peringatan. Okey, tuan-tuan, kita dah selesai membincangkan tentang malaikat Allah yang mereka ini berada di dalam keadaan berbaris-baris dalam saf-saf yang sangat tersusun. Okay. Jadi kita nak bincangkan seterusnya adalah tujuan bagi surah Saf. Pendek je. Memang singkat saja. Untuk memahami surah Safat mudah je. Okey. Tujuan surah Safat, setelah kita bertahu tentang malaikat. Kenapa Allah menyebut tentang malaikat? Okey, Allah bersumpah dengan mereka pada ayat pertama, maka para ulama setelah mereka mengkaji ke semua ayat, 182 ayat,
mereka melihat sudut nama surah, lepas tu perihal para malaikat dalam surah, dalam ayat-ayat dalam surah As-Saffat. Para malaikat, para ulama melihat pembuka surah Saffat, penutup surah Saffat, maka para ulama membuat rumusan. Tujuan surah Saffat ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita bahawasanya, okey, para malaikat ini tidak memiliki ciri ataupun sifat ketuhanan. Mudah nak faham, tujuan surah Saffat ini Allah Ta'ala nak memberitahu kepada kita bahawa Allah itulah sebenar-benarnya Tuhan. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak membuat penafian pada malaikat dan jin yang ada pihak mengatakan malaikat itu memiliki sifat ketuhanan, dan juga ada yang mengatakan jin itu juga ada kekuasaan. Sampai ada juga yang menganggap jin itu ada juga ciri-ciri ketuhanan. Jadi tujuan surah Saffat ini, Allah nak membuktikan malaikat itu dia bukan Tuhan. Dia adalah hamba. Dia adalah pesuruh Allah. Hamba dan pesuruh Allah lah. Maksudnya malaikat ni dia adalah utusan Allah. Bukan dia tak ada kena mengena dengan ciri-ciri ketuhanan. Okey. Apa contoh yang menunjukkan malaikat itu dia bukan memiliki ciri ketuhanan? Pada nama surah tu dah bagi jawapan dah. Kenapa? Malaikat itu mereka berada dalam saf. Mereka buat saf tu nak menghadap siapa? Mereka buat saf tu mereka buat apa? Menunjukkan malaikat ni bukan Tuhan. Okey, untuk mengukuhkan perbincangan bagi surah As-Saffat, kita kena lihat beberapa contoh ayat dalam surah As-Saffat untuk menguatkan objektif surah Saffat. Okey. Kita lihat ayat 149 dengan ayat 150 surah Saffat. Okey. Kedua-dua ayat ni telah menunjukkan kepada kita bahawasanya ada pihak-pihak yang mendakwa malaikat ni adalah anak perempuan Allah. Okey. Tengok ayat nombor 145. Allah Ta'ala kata apa? Ayat nombor 149. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, fa'astaftihim ali rabbikal banatu wa lahumul banun. Maka Allah Ta'ala berfirman, ayat 149, tanya dekat mereka tu Muhammad. Tanya dekat dia orang Tuhan Muhammad. Adakah bagi Tuhanmu ada anak-anak perempuan, sedangkan mereka mendakwa mereka ada anak-anak lelaki? Okey, tuan-tuan kena faham, kita kena ambil maklum, surah As-Saffat ni adalah surah Makkiyah. Surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Ini bermakna surah ini berkisahkan tentang pengukuhan terhadap isu akidah. Surah ini surah yang nak membetulkan cara faham tentang ketuhanan. Jadi ada orang Arab musyrikin, mereka mendakwa Allah ni anak perempuan dia malaikat. Bukan. Dalam ayat tu mereka kata Allah ni dia ada anak perempuan. Orang Arab musyrikin, mereka tak suka anak perempuan. Berbeza kalau mereka ada anak lelaki. Jadi anak perempuan tu mereka disbahkan kepada Allah. Kalau anak lelaki, mereka suka. Itu yang Allah Ta'ala minta Nabi untuk mengemukakan persoalan
kepada mereka, persoalan itu sebenarnya berbentuk pengingkaran bagi dakwaan mereka. Lepas tu ayat 150, Nabi pun tanyalah soalan kepada mereka lagi. Am khalaqnal malaikata inathan wa hum syahidun. Okey, tanya dekat mereka Muhammad, mereka tengok ke depan mata waktu kami ciptakan para malaikat itu, yang malaikat tu jantinanya perempuan? Ayat nombor 150. Agak-agak orang musyrikin Mekah ni, dia boleh jawab tak soalan tu? Sebab mereka mendakwa Allah ada anak perempuan malaikat. Anak perempuan daripada kalangan malaikat. Jadi macam mana mereka tahu? Mereka pernah tengok ke waktu Allah ciptakan malaikat tu yang jantinanya perempuan? Kalau kita pun, maksudnya kita pun tahulah jawapannya, tentu orang Arab musyrikin dia tak boleh jawab lah, sebab mereka tak pernah tengok pun Allah menciptakan para malaikat tu. Dekat sini menunjukkan bahawasanya Allah tu yang menciptakan malaikat. Okey. Jelas tak tuan puan? Okey, kenapa dengan ketuhanan? Sebab kalau anak mesti dia ada DNA bapa dia, betul tak? Ataupun DNA mak dia lah. Ibu bapa kan? Jadi kalau Allah tu mempunyai anak, jauh sama sekali lah. Kan? Bermakna tentu anak-anak Allah tu dia akan ada DNA ketuhanan. Itu kan bawa kepada syirik. Syirik yang sangat besar ya. Apabila menisbahkan Allah Ta'ala tu mempunyai anak. Maka Allah membantah, menolak dakwaan orang kafir musyrikin yang mengatakan anak perempuan Allah itu adalah para malaikat. Okey. Jadi untuk mengatakan malaikat ni bukan anak Allah, bukan dia anak perempuan Allah, tetapi malaikat ni adalah malaikat yang patuh, yang taat, yang tunduk kepada Allah. Sebab tu mereka buat barisan yang menjadi kepada nama surah itu As-Saffat. Kemudian kita tengok lagi beberapa ayat lain dalam surah As-Saffat. Okey. Ayat yang ke-151 ni kita sambung balik perbincangan yang ayat 149, 150 tadi. Ayat 151 Allah mengetahui. Allah memberitahu kepada kita, ala innahum min ifkihim la yaqulun, ketahuilah bahawa sesungguhnya dengan sebab terpisungnya mereka daripada kebenaran, mereka mengatakan waladallahu wa innahum lakadibun. Mereka mengatakan Allah mempunyai walad, anak. Disebabkan mereka ini berpegang, mereka berada pada jalan yang salah, sebab tu mereka boleh mengatakan Allah itu mempunyai anak. Lepas tu Allah mengatakan sesungguhnya mereka ini benar-benar pembohong, kata Allah, pendusta, kata Allah. Maknanya Allah Ta'ala menolak dakwaan itu. Okey, dapat tak keterangan ayat ini untuk menguatkan, mengukuhkan tujuan surah As-Saffat. Jadi kita dah sebut, tujuan surah As-Saffat adalah untuk membuat penafian bahawasanya tidak ada mana-mana makhluk Allah yang Allah jadikan ia memiliki ciri ketuhanan. Sama ada dia malaikat ke, sama ada dia jin ke. Tidak ada. Tetapi Tuhan yang sebenar-benar Tuhan adalah yang menciptakan malaikat itu. Saya kemukakan lagi beberapa ayat lain, kita tengok. Okay. Kita ambil pula ayat 164, 165 dan 166. Bagaimana Allah cerita tentang malaikat, yang cerita malaikat tu buat apa? Maknanya, malaikat dia buat apa di tempat, di langit-langit ini. Jadi kita lihat ayat 164, para malaikat mengatakan, وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامُ مَعْلُومٍ. Tak ada siapa pun di kalangan kami melainkan baginda darjat kedudukan yang tertentu. Malaikat bagi tahu, kami ni pun
ada dia punya darjat-darjat dia. Ada ketua bagi segala para malaikat. Ada malaikat yang ranking-rankingnya tinggi. Itu yang malaikat kata dekat ayat 164. Ada yang kerjanya beribadat saja. Ada kerjanya jalankan semua urusan-urusan Tuhan. Itu ayat 164. Okey, kemudian ayat 165 tadi kita dah sebut. Para malaikat mengatakan kami ni benar-benar berada dalam keadaan berbaris-baris. Okey, ayat 166 mereka buat apa dalam barisan tu? Wa inna lanahnul musabbihun. Sesungguhnya kamilah yang sentiasa bertasbih. Rupa-rupanya cara malaikat bertasbih ini ditunjukkan dalam bentuk mereka berada di dalam saf. Mereka bertasbih, mereka mensucikan siapa? Mereka mensucikan Allah. Ada kaitan tak tasbih para malaikat dalam keadaan berbaris-baris ini dengan surah Yasin, surah yang sebelumnya? Ada berkaitan tak malaikat yang berbaris-baris ini dengan surah sebelumnya, surah Yasin, dan surah yang sebelumnya lagi, surah Fatir? Tuan-tuan, jelas bagi ayat 164, 165 dan 166. Dan untuk mengukuhkan lagi bahawa Allah ini sebenarnya satu-satunya Tuhan. Bukan tiada lain dari Allah yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Surah As-Saffat ni surah yang paling banyak. Okay, ini ciri-ciri keunikan surah Saffat ya, yang dapat membantu kepada kita untuk memahami perbincangan utama dalam surah Saffat. Okey, surah yang paling banyak di dalam Quran yang mengungkapkan tentang hamba Allah yang ikhlas. Hamba Allah yang ikhlas dalam ayat Quran itu berbunyi ibadallahil mukhlasin. Nak cari pada ungkapan hamba-hamba Allah yang sentiasa ikhlas. Ungkapan seperti ini tidak banyak diungkapkan, melainkan yang paling banyak Allah ungkapkan ia berada dalam surah As-Saffat. Kenapa? Adakah pengulangan ungkapan hamba-hamba Allah yang ikhlas ini ada kaitan dengan makhluk yang Saffat was-Saffatis Saffat tadi? Sudah pasti ada. Okey. Kita lihat kalau kita buka dalam Al-Quran, kita tengok ya, ada 5 kali Allah sebut. Kita kena catat 5 kali tu kat mana? Okey. Tempat yang pertama, sambil-sambil saya sebut ni, tuan-tuan tolong semak. Okey, adakah benar? Takut saya tersalah. Okey, ayat yang ke-40, kita akan menemukan Allah menyebut tentang hamba Allah yang ikhlas. Ayat 74, 128, 160 dan 169. Cari. Jumpa tak? Tolong semak tampil tu. Okey. Ungkapan ayat yang Allah mengatakan hamba-hamba Allah yang ikhlas bermakna Allah ni mempunyai hamba-hambanya sebab dia Tuhan. Okey. Jadi tidak ada selain Allah yang menjadi Tuhan. Allah je satu-satunya Tuhan. Yang lain tu hamba kepada Allah, termasuklah para malaikat. Okey, betul tak? Saya nak tengok ada yang bagi jawapan. Okey. Betul, Ustaz. Tuan-tuan puan, rahimani wa rahimakumullah. Saya nak kita ambil lagi beberapa. Okey? Beberapa maklumat lain yang Allah nak mengatakan bahawa dia ini adalah Tuhan yang sebenar-benarnya, tidak ada pada mana-mana makhluk
lain yang memiliki ciri ketuhanan. Okey, saya nak patah balik dekat ayat yang awal-awal surah Saffat tadi, ayat nombor 1. Okey, kalau kita baca ayat nombor 3, nombor 4, ayat nombor 4 surah Saffat, yang ayat ni dia dekat dengan nama surah Saffat tu. Tengok ayat nombor 4, Allah mengatakan apa? Inna ilahakum lawahid. Inna ilahakum lawahid. Sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah satu. Rupa-rupanya dekat permulaan surah Saffat lagi, pada ayat-ayat keempat, berdekatan dengan nama surah Saffat itu, sudah memberikan kita isyarat bahawa tujuan surah Saffat ini adalah untuk membawa misi menyatakan Allah Ta'ala itu Tuhan kamu hanyalah satu. Tuhan kamu yang satu tu Tuhan yang mana yang satu tu? Ayat 5 juga menerangkan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Tuhan yang pencipta pentadbir langit dan bumi itulah, dan yang ada di antara kedua-dua itulah yang juga Tuhan yang mentadbir tempat terbitnya dan terbenamnya matahari. Baik, tuan-tuan. Dan ada penghujung bagi surah Saffat itu, kita nak dapatkan jawapannya lagi. Okey, untuk mengukuhkan tujuan surah Saffat, kita ambil ayat yang 3 terakhir. Sebab surah Saffat ni ada 182 ayat. Jadi kita tengok penutup. Lihat tuan-puan, ini dipanggil ilmu pada penutup surah. Lepas tu kalau tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan kalau ada kesempatan, cuba tuan-tuan tengok pembukaan surah dengan penutup. Dia sebenarnya ayat-ayat yang duduk dekat permulaan surah tu dengan penutupan surah tu, dia akan ada keserasian. Dia akan ada kesinambungan. Kita yang baca Quran selama ni, kita tak ambil kisah sangatlah kan. Ayat awal tu apa, ayat tengah tu apa, ayat hujung tu apa. Ingat, yang susun ayat Quran adalah Allah. Mesti ada sebab kenapa ayat tu susun awal-awal, kenapa ayat tu susun hujung. Tidak ada sedikit pun susunan ayat di dalam Al-Quran yang tidak membawa kepada ilmu, yang tak membawa kepada maklumat. Allah tak pernah buat sesuatu itu sia-sia. Kitalah yang kena cari maklumat tu. Apa yang Tuhan nak sampaikan pada permulaan surah dan penutup surah. Jadi pada penutup surah Saffat, ayat nombor 180. 180, Allah bertasbih. Allah mensucikan dirinya daripada segala yang orang telah sifatkan terhadap dirinya. Dengar bunyi ayat dia. Dengar baik-baik, perhatikan baik-baik. Allah Ta'ala kata, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa daripada sifat yang mereka katakan. Nampak tak? Daripada sifat yang mereka katakan. Apa yang mereka katakan? Orang musyrikin Mekah kata anak perempuan Allah adalah malaikat. Jadi Allah bersihkan sebersih-bersihnya daripada dakwaan yang mereka sifatkan Allah ada anak perempuan. Okey. Kita jumpa dekat penutup pun Allah memberikan isyarat tentang Al-Tuhan tu satu je. Tidak ada Tuhan lain. Mana-mana yang kata Allah Ta'ala ni memerlukan hajat kepada makhluk lain, seperti memerlukan anak, semua tu dibantah oleh Allah dengan menggunakan kaedah mensucikan dirinya pada tasbih. Kemudian Allah mengatakan wassalamun alal mursalin, salam sejahtera kepada semua rasul. Dalam surah Saffat ni juga tuan-tuan, Allah ada menyebut tentang kisah para rasul.
menunjukkan bahawa para rasul ini diutuskan oleh Allah. Rasul ini pun hamba kepada Allah. Apa kaitan dengan para malaikat? Malaikat dengan para nabi ini adalah hamba kepada Allah, utusan Allah. Lepas tu ayat terakhir sekali. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang merupakan pencipta, pentadbir, pengatur bagi seluruh alam. Salah satu maksud al-alamin adalah manusia dan juga jin, termasuklah juga malaikat. Selain daripada Allah, semua di bawah tajuk al-alamin, semesta alam. Malaikat tu pun termasuk semesta alam, para nabi pun semesta alam, jin pun semesta alam. Rabbu tu adalah pencipta, pemilik bagi semesta alam. Tamatlah kita membuat ulang kaji surah As-Saffat. Ada berkaitan tak dengan surah Yasin? Ada berkaitan tak dengan surah Fatir? Ada kesinambungan. Seolah-olah bukanlah ketika dah sampai surah Saffat, surah ke-37, seolah-olah cerita dekat surah Fatir tu dah tak ada kena-mengena. Jangan faham seperti itu. Jadi surah Yasin kita belajar Allah Ta'ala tu kan dia nak menunjuk dia berkuasa. Kan Allah ada menyebut tentang tasbih. Disambung kembali tentang tasbih itu dalam surah As-Saffat yang dilakukan oleh para malaikat duduk dalam keadaan berbaris-baris. Dalam masa yang sama, Allah juga mensucikan dirinya sendiri. Apa kaitan dengan kiamat dengan malaikat? Okey. Para malaikat ini di antara utusan Allah yang akan menjalankan tugas ketika mana manusia itu dibangkitkan daripada kubur. Sebab surah Yasin membincangkan tentang Allah mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati daripada kubur untuk dihidupkan di hari kiamat. Maka yang akan memainkan peranan untuk menguruskan manusia di hari akhirat nanti adalah makhluk yang akan berada dalam keadaan apa? As-Saffat, berbaris-baris. Sebab di hari akhirat memang kita akan duduk dalam keadaan berbaris-baris. Ada banyak ayat Quran lain yang Allah Ta'ala sebut. Waja'a rabbuka wal malaikatu Saffa. Dalam keadaan berbaris-baris. Baik tuan-tuan dan puan, selesai kita buat ulang kaji surah As-Saffat. Kita ulang kembali apa tujuan surah As-Saffat adalah Allah nak menerangkan kepada kita ciri-ciri ketuhanan yang ada pada Allah, kerana Allah itulah sebenarnya yang menciptakan, yang mentadbir para malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah, bukan Tuhan, bukan juga anak Tuhan. Sebab itu kalau kita kaitkan dengan surah Fatir, lagilah kita jelas. Dalam surah Fatir kita dah belajar sebelum ini, Allah tu yang telah menciptakan 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap dan ada lebih daripada 4 sayap kepada para malaikat. Maknanya malaikat itu pun diciptakan. Siapa penciptanya? Penciptanya adalah Allah. Bagaimana para malaikat itu menunjukkan ciri-ciri kehambaan mereka? Mereka berada dalam keadaan yang berbaris-baris. Dalam berbaris-baris itu, mereka sentiasa al-musabbihun, menjadi orang yang mensucikan, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesailah kita surah As-Saffat. Saya nak tutup ulang kaji surah As-Saffat dengan mengemukakan tema surah As-Saffat. Okey, temanya pasal malaikat lah sebenarnya. Okey, tetapi ada yang menyebutkan sudut lain surah As-Saffat ni temanya Allah nak menunjukkan tentang kemuliaan wali-wali Allah dan kehinaan kepada musuh-musuh Allah. Sebenarnya nak mengangkat kemuliaan para malaikat itu.
Sebab tu Allah puji malaikat itu sehingga dijadikan sebagai sumpah. Allah dia tak akan bersumpah dengan sesuatu yang biasa-biasa. Dia akan bersumpah dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu Allah memuji malaikat berada dalam keadaan berbaris-baris. Wallahu ta'ala a'lam. Selesailah kita ulang kaji surah As-Saffat. Okey, dan persoalan tuan-tuan dan puan, kita pun dah larut malam tadi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mengikuti secara langsung ulang kaji surah As-Saffat. Alhamdulillah, dengan ini kita selesailah membuat ulang kaji dua surah yang berada pada juzuk yang ke-23. Tinggal lagi dua surah saja lagi untuk kita menyelesaikan juzuk yang ke-23, iaitu surah Sad dan surah Al-Zumar. InsyaAllah kita akan sambung dua ulang kaji surah ini pada keesokan pagi. InsyaAllah hari Isnin kita akan mulakan dengan jam 8 pagi. Dan kita cuba untuk selesaikan ulang kaji ini sebelum jam 9:30 pagi. InsyaAllah. Esok kita jumpa lagi untuk ulang kaji surah Sad 88 ayat dan juga surah Al-Zumar sebahagiannya dalam juzuk yang ke-23. InsyaAllah. Baik, ada apa-apa soalan, pertanyaan tuan-tuan perempuan? Ada soalan tak? Kak ada soalan di Zoom ke? Tak ada, Ustaz. Dekat chat tak ada, dekat FB tak ada. Okey. Sesiapa yang dia tak dapat ikut secara langsung esok kerana dia dah ada kelas yang lain, dia ada aktiviti yang lain, kita jangan bimbang kerana kalau di TikTok saya akan upload semula siaran langsung ke dalam TikTok. Kemudian tuan-tuan juga boleh kalau tuan-tuan nak tengok nota tuan-tuan nak tengok nota yang terpaparkan. Kalau di TikTok tuan-tuan hanya dengar suara saya semata-mata. Okay, tapi kalau dekat ikut dekat Zoom kita paparkan nota dan juga di FB page Malaysian Tadabbur Academy. Ada rakaman itu dekat YouTube pun ada. Kemudian dekat FB page pun kita ada letakkan rakamannya. Moga-moga dapat mengikuti sesi ulang kaji ini bagi persediaan menghadapi bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Quranul Karim. Semoga Ramadan kali ini sangat bermakna dalam hidup kita kerana setiap surah yang kita nak baca, kita dapat mengetahui makna sebenar di sebalik nama surah tersebut dan kita dapat mengetahui tujuan dan juga tema bagi surah tersebut. Kita berhenti dengan kadar ni, insyaAllah kita jumpa esok pagi. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.